Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini Malaysia, rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita tergempar mengejutkan panas hari ini berkaitan dengan isu-isu semasa politik di Malaysia, berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan segalanya ada di sini untuk semua isu-isu hangat di Malaysia. Mari kita menonton video hari ini, apa yang ada hari ini. Sila tekan butang subscribe, like dan share video ini. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info yang lebih banyak daripada channel ini. Berita akan dimulakan beberapa saat lagi. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat di Malaysia, untuk semua rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia. Mari kita menonton video ini. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Hari ini ada berita terkini daripada Istana Negara, daripada Agong. Titah Agong yang pasti menggemparkan semua calon Perdana Menteri, semua yang bakal bertanding pada pilihan raya umum ke-15 dan sudah pasti ke semua rakyat Malaysia. Ke bawah duli yang maha mulia, Agong titah rakyat Malaysia di Singapura untuk tunaikan hak mengundi. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah agar rakyat Malaysia yang menetap di Singapura menunaikan tanggungjawab untuk mengundi pada pilihan raya umum ke-15 pada 19 November ini yang akan diadakan. Saya akan mengingatkan tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan untuk mengundi pada pilihan raya umum yang akan datang, walaupun tinggal jauh sikit, tetapi hati mesti tetap menunaikan tanggungjawab yang lebih berhak sebagai pengundi titah Seri Paduka. Al-Sultan Abdullah berkenan bertitah demikian ketika berucap pada majlis santapan malam bersama diaspora Malaysia di Hotel Shangri-La di sini malam ini. Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Mak Aminah Maimunah Iskandaria turut berangkat ke majlis santapan itu yang turut disertai Anakanda Seri Paduka Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Afzan Aminah Hafizatullah. Sebelum ini SPR telah menetapkan 19 November sebagai tarikh pengundian untuk pengundi Malaysia melaksanakan tanggungjawab pada PRU 15 bagi menyokong sistem demokrasi Malaysia juga. Urusan permohonan semua kategori undi, pos luar negara dan dalam negara telah dibuka mulai 10 Oktober untuk pilihan raya umum berkenaan dan bagi permohonan undi pos untuk kategori 1B warga negara Malaysia yang berada di luar negara dan kategori 1C agensi ataupun organisasi dilaksanakan secara online ataupun dalam talian. Tarikh tutup permohonan adalah pada 2 November bagi kategori 1A, petugas pilihan raya, ahli, pegawai SPR, polis, tentera dan petugas media, dan 23 Oktober bagi kategori 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara, dan 26 Oktober bagi kategori 1C bagi agensi dan organisasi. Sementara itu, Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan penghargaan kepada rakyat Malaysia yang menetap di Singapura dan telah saling membantu antara satu sama lain daripada pelbagai aspek ketika kedua-dua negara berdepan pandemik COVID-19. Turut hadir dalam majlis santapan itu, Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Seri Amran Muhammad Zin selaku pegawai pengiring, Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Datuk Isham Ishak dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura Datuk Dr. Azfar Muhammad Mustafar. Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri kini dalam rangka lawatan negara ke Singapura selama 4 hari yang berakhir pada esok. Lawatan negara itu mencerminkan hubungan dua hala yang rapat serta istimewa antara Malaysia dan Singapura sejak bermula 57 tahun lepas. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak lama lagi PRU dan Agong titah rakyat Malaysia di Singapura untuk tunaikan hak mengundi. Bukan di Singapura saja, tetapi seluruh Malaysia akan mengundi untuk pilihan raya umum ke-15. Namun ada berita yang tergempar
yang kita boleh kita rasa simpati kepada mereka yang telah terlibat banjir. Tidak lama lagi PRU15 dan banjir pula sudah mulai berlaku. Hampir setiap hari ada amaran cuaca yang diterima melalui WhatsApp, melalui pemberitahuan di berita daripada Jabatan Meteorologi yang memberi amaran tentang cuaca. Macam hari ini pun sekarang sedang hujan. Namun, mangsa banjir di Melaka pula semakin meningkat. 3 pusat pemindahan sementara sudah dibuka. Hujan lebat yang berterusan sejak kira-kira 3.30 petang tadi yang menyebabkan limpahan air Sungai Tampin. Pada 27 Oktober, Melaka mangsa banjir yang ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara di Alor Gajah terus meningkat kepada 179 orang daripada 53 keluarga berbanding 76 mangsa daripada 28 keluarga petang tadi, yaitu pada 27 Oktober. Dalam pada itu, Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Melaka, Kamarul Shah Muslim dalam kenyataan memaklumkan pusat pemindahan sementara sekolah menengah kebangsaan Seri Pangkalan yang diaktifkan pada 1.45 tengah hari pada Kamis kini menempatkan 101 mangsa dari 24 keluarga. Seramai 42 mangsa dari 20 keluarga pula berlindung di PPS Balai Raya. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sudah dengar banjir, baru-baru ini Ahmad Maslan ada membuat kenyataan di media dengan beraninya. Dia kata kalau hujan pakai payung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak tanya dengan kamu semua, dan mohon kamu boleh jawab, boleh komen di bawah, dipersilakan. Kalau tidak dapat komen, tidak ada masalah. Setelah Ahmad Maslan membuat kenyataan seperti begitu, dia ingat rakyat Malaysia ini tidak dapat fikir. Kalau hujan, memanglah pakai payung. Takkanlah hujan kita minta hujan, kita minta basah. Kecuali tidak ada bawa payung dan terpaksa minta hujan. Tapi kita mau mengundi pada 19 November. Kita mau mengundi pada 19 November. Rakyat Malaysia mau mengundi pada 19 November ini. Jadi tuan-tuan dan puan, setelah kita melihat banjir mulai berlaku di kawasan bandar, kawasan luar bandar pun ada, dan baru-baru ini di Melaka, sehingga kan 3 pusat pemindahan sementara telah dibuka. Mangsa banjir pula semakin meningkat, khususnya di negeri Melaka. Jadi setelah Ahmad Maslan membuat kenyataan kalau banjir pakai payung. Jadi tuan-tuan dan puan, saya tidak mendoakan, saya tidak berharap sesuatu yang buruk akan berlaku pada 19 November. Tapi pada 19 November kalau banjir, bukan saja di Melaka, bukan saja di Semenanjung, mungkin Sabah, Sarawak, ataupun beberapa negeri di Semenanjung, jika banjir, bagaimana kita nak turun mengundi? Bagaimana kita nak turun mengundi? Takkan guna payung juga. Mestilah kita ada yang tidak dapat mengundi. Mungkin ada yang terperangkap di rumah. Mungkin ada yang tak nak keluar mengundi sebab ingin keselamatan, menjaga keselamatan. Sebab itu semua berisiko. Nyawa tuh geng. Kalau kita turun mengundi, nanti masa banjir, kalau tiba-tiba kena hanyut oleh banjir, siapa yang hendak bertanggung jawab? Tuan-tuan dan puan, kita harap PRU15 nanti keadaan cuaca baiklah. Seperti titah agong yang sudah titah agong kepada rakyat di Singapura untuk menjalankan hak sebagai pengundi pada PRU15 ini. Agong sudah bertitah di Singapura. Untuk tunaikan hak sebagai mengundi. Jadi tuan-tuan dan puan, teruskan bersama di dalam channel ini. Banyak lagi info politik di Malaysia yang pasti menghangatkan Anda pada hari ini dan seterusnya, khususnya PRU15 yang tidak lama lagi bakal menjelang.